Oke. Sementara kamu isi itu link kehadiran. Oke. Oke. Lagi sekali saya perkenalkan diri saya. Saya Mira dari Infinity Solution. Adalah sebagai moderator bagi program malam ini. Oke. Di sini saya akan memberitahu beberapa peraturan sepanjang sesi ini berlangsung. Oke. Pertama, semua peserta sila pastikan mute audio bagi mengelakkan sebarang gangguan sepanjang sesi ini berlangsung. Kedua, mana-mana peserta yang ingin bertanya soalan, kamu boleh on mikrofon ataupun kamu ajukan soalan tersebut di dalam ruangan chat box. Ketiga, semua peserta diminta untuk mengisi link kehadiran yang disediakan di dalam ruangan chat box. Seterusnya, kamu juga diminta untuk terus berada di ruangan ini sehingga habis sesi, sebab di penghujung sesi nanti kita ada sesi lucky draw. Semua boleh faham dan jelas bahkan dengan peraturan ini? Jelas, Miss. Oke. Oke, sesi kita ni akan bermula pada pukul 8.35 malam, iaitu sesi perkongsian oleh Dr. Nadia sehingga pukul 9. Seterusnya kita ada sesi Q&A bersama dengan Dr. Nadia pada pukul 9 hingga 9.10 malam. Dan seterusnya sesi promotional talk by Mr. Puven pada pukul 9.10 malam. Dan sesi bergambar pada pukul 9.20. Seterusnya sesi lucky draw dan sesi ini dijangka tamat pada pukul 9.30 malam. Oke. Hello. Masih jelas bahkan dengar suara saya? Macam ada tenggelam sedikit suara Miss tuh. Oh ya kak. Oke. Sorry. Hello, boleh dengar dengan jelas? Macam masih juga tuh. Masih juga. Oke, hello. Sekarang boleh dengar? Oke, boleh sudah. Boleh, Miss. Miss, boleh. Oke. Ada kawan-kawan yang baru masuk. Oke, kamu isi dulu link kehadiran di dalam ruangan chat box. Sesi kita ni akan bermula pada pukul 8.35. Okay, hello. Dr. Nadia sudah ada di ruangan Zoom ini? Sudah ada dah. Okay, Dr. Nadia sudah ready kah? Sudah. Okey. Sebelum program ini dimulakan, saya akan perkenalkan penceramah kita pada malam ini. Beliau ialah Dr. Nurul Nadia Sahini. Beliau merupakan seorang yang sangat berpengalaman dalam bidang pendidikan awal kanak-kanak yang mengkhususkan inquiry learning, children's environment dan media content. Selain itu,
Beliau juga merupakan Presiden National of Early Childhood Care and Education Malaysia, dan pencapaian membanggakan beliau adalah beliau merupakan penerima pingat Royal Order of Moni Serafon dari Raja Kemboja pada tahun 2018 atas usaha dan kerja sosialnya yang berterusan dalam menyokong pendidikan yang berkualiti untuk anak-anak. Tanpa membuang masa lagi, saya persilakan Dr. Nadia untuk perkongsian beliau mengenai bidang pendidikan awal kanak-kanak. Dipersilakan, Doktor. Okay, terima kasih. Yang bercakap tadi siapa ya? Mira ya? Ya, Dr. Mira. Okay, terima kasih banyak Mira. Okay, boleh tak sesiapa yang ada dekat sini yang join this talk pada malam ini, boleh tak you turn on your camera supaya saya boleh nampak siapa yang berada di luar sana, termasuklah Cik Mira kita ke. Sebab kalau ikutkan dekat sini ada dalam 25 orang. Boleh tak can you all turn on your camera? Dah ada yang dah turn on camera ke? Terima kasih. Siapa-siapa lagi yang boleh turn on your camera? Boleh tengok muka-muka manis kat sana tu. Biasalah ya, bila kita tak boleh berjumpa face to face ni, dia ada banyak many challenging things ya. Seperti kita susah untuk berinteraksi, kita susah untuk to feel what you feel over there. So jadi as long as kita boleh nampak muka, then insyaAllah this particular session is going to be more interactive, more meaningful ya. Okay, so terima kasih kepada yang dah turn on camera tu. I hope you can continue turning on your camera until the end of this session. Takkan ambil lama. InsyaAllah dalam masa half an hour I will finish my talk. Alright, so jadi what I want to share with you today is all about early childhood education di Saito University College, di mana di sana saya merupakan ketua program untuk pendidikan awal kanak-kanak. Okay, so jadi saya nak tanya, yang berada yang join kita pada hari ini, adakah you all sudah bekerja ataupun mencari-cari kerja ataupun baru habis SPM, macam mana? Adik-adik kat luar sana, jangan malu-malu. Ceritalah sikit. Ya. Ya. Dalam pengajian. Dalam pengajian. Sedang buat apa? Sedang belajar apa? Diploma Pendidikan Awal Kanak-kanak. Oh, dah belajar diploma. Dekat mana? Dekat College Geomatika Keningau. Oh, di Geomatika Keningau. Okey, yang lain macam mana? Oh, ada yang tengah kerja. Kerja apa ya? Yang Aida. Aida cakap dia tengah kerja. Kerja sebagai apa? Ada yang apa? Niro Syamili. Oh, pun tengah cari kerja, tengah kerja sebagai operator, tengah kerja dekat tadika. So yang lain-lain ni pun ada yang mencari kerja ataupun sedang bekerja ya. Saya rasa lah ya. Okey, dan saya rasa ada juga di antara adik-adik kita pada hari ini ada yang ingin menyambung pengajian. Betul ke? Oh, ada yang tengah kerja dekat Youth Mobile Center. So, jadi saya nak tanya, yang attend session kita hari ini, adakah you all sedang mencari peluang untuk menyambung pengajian ataupun sedang tengok-tengok apakah kos-kos yang ada dekat luar sana ataupun ingin tahu mengenai pendidikan awal kanak-kanak? Ya ke? Ingin tahu. Jangan malu-malu. Ingin tahu. Okey. Alright. So jadi apa yang saya akan buat hari ini, apa yang saya akan share pada hari ini adalah apakah itu pendidikan awal kanak-kanak, dan sebelum saya sharekan mengenai apakah itu pendidikan awal kanak-kanak, saya nak cerita sikit about college yang saya sedang berkhidmat ya. Okay, sekejap saya nak sharekan this particular screen. Okay, kejap. Okay, boleh nampak skrin ni ya. Okay, so ini adalah saya
Okay, boleh nampak ya skrin ini? Saito ni? Nampak. Okay, terima kasih. Alright, so saya sekarang ini saya berkhidmat di Saito University College sebagai ketua program dalam pendidikan awal kanak-kanak. So Saito University College ni dah lama bertapak di Malaysia. Kalau saya tak silap dah about 30 years. Okay. So jadi founder untuk Saito ni adalah Tetsu Saito. So dia ni memang orang Jepun yang mana he started Saito University, Saito College at that time. And then Saito sudah berkembang dan kemudian dia dah balik ke Jepun, and now Saito is run by a local company, a local Malaysian, and our vice chancellor is now Professor Vinita Gupta. Okay, so daripada 30 years ago until today, what has happened adalah Saito dia dah berkembang daripada satu program. Dulunya we started with a design program. So siapa yang berminat untuk belajar pasal fashion design, any kind of design, animation design, Saito sangat famous with the designing school, with our design school. Okay, yang mana they have won a lot of awards, they have a lot of collaborations dengan university-university di luar sana. Okay, so that's how Saito started. Tetapi along the way, Saito has dia dah berkembang dan dia telah produce ataupun telah create a lot of other programs, dan salah satunya adalah pendidikan awal kanak-kanak. Okay, so kenapa berada di Saito? Apakah bezanya Saito ni dengan tempat lain? So jadi this is some of our what do you call that? This is what we believe, and then ataupun this is what we want to provide to our students. First is good teaching. We believe in good teaching. So good teaching ni maksudnya bukanlah kita jadi pensyarah yang terbaik di alam ini, bukan. Good teaching means we can bring our students to experience different kind of learning experience. What kind of learning experience? Macam-macam learning experience. Saya dah berada di universiti lebih daripada 10 tahun. Dulu saya berada di universiti lain, sekarang saya berada di Saito. Jadi what we want to offer to students adalah pengalaman pembelajaran yang holistik, yang mana bukanlah belajar sahaja, belajar sahaja bosan, betul tak? You won't learn so many things. So what do we do? Good teaching means we want you to experience dunia luar sana. We have events for you. We bring you for field trips. We engage with outside companies. We want you to experience how people do things. That's what it means by good teaching. So good teaching is all about to give our students the opportunity untuk experience so many things. Okay, semasa dia sedang menjalani ataupun mengambil menjalankan sesi pembelajaran sepanjang 2 tahun tersebut. And then apa yang kita promise to our students adalah we promise for an applied learning and work integrated learning. Maksudnya what Saito macam mana approach, salah satu daripada approach Saito adalah we want students to engage dengan kalau dalam pendidikan awal kanak-kanak dengan tadika, taska dan juga company-company di luar sana yang mana memberi servis kepada kanak-kanak seperti Kidzania, seperti Legoland dan juga banyak lagi company-company ataupun agensi-agensi yang memberi servis kepada kanak-kanak seperti Petroscience. So jadi sebelum you all pergi untuk practicum, okay, daripada semester kedua dan seterusnya, we will send you to all these companies for you to experience learning from them. Okay, and then what we have also is work and study pathway. So sambil you belajar dekat Saito, you can study. So this is what we promise to our students. Alright. Kenapa saya nak ceritakan sikit about Saito, so that you understand where I came from and the institution yang saya sedang berkhidmat, ya. So this is a little bit about Saito. Saito ni dia dah we started in 1988, so berapa tahun dah tu, ya, 1998, 2008, yeah, more than 30 years. So this is our 33rd year. Alright. So jadi this is our chronology ataupun
what we have gone through until today. So we have won a lot of awards and we hope that we can do better every single year. Okay. Now, this is our what we have currently. So, daripada Saito Design School dahulunya, masa dia mula in 1988, what happened, what we have now adalah, now we have we have 7 schools already. So, we have the Design School, we have the Business School, we have the Security Academy, and then we have the Logistics School, we have School of Education, and the School of Hospitality, as well as Saito Graduate School. So, kenapa we have all these schools? We created all these schools because Saito is expanding and we want to offer more programs to you. And then on top of that, what's special about Saito is that although kalau katakanlah you all sambung belajar di School of Education, you will have the opportunity untuk mengambil courses di School of Design, di Business School, di Security Academy. Kenapa? Because we want you to experience different things. Sebab design school ni, they talk about fashion design, they talk about graphic design. So zaman sekarang ni, although we talk about early childhood education, early childhood ni is not just about young children. It's not about kanak-kanak berumur daripada lahir sampai 6 tahun ataupun 8 tahun. It's not just about tadika dengan pasca, tetapi there's a lot of early childhood these days is a very big world. Okay, it's a very big subject yang mana kita zaman sekarang is not just about teaching. So I hope sesiapa yang berada di sini pada hari ini jangan fikir yang mana if you attend early childhood education is about to be a teacher, a preschool teacher. It's not. Okay, saya dah ramai dah student saya dah graduate since saya dah berkhidmat dengan universiti lebih daripada 10 tahun. Saya rasa dah beberapa ratus student saya dah graduate dan ramai di antara mereka tidak menjadi guru prasekolah. Melainkan sesiapa yang betul-betul berminat untuk menjadi cikgu, ramai juga yang jadi cikgu. I think about 40% of our students, of my students, they have become teachers. But then the rest, ramai yang jadi entrepreneur, ada yang kerja dekat Legoland, ada yang buka bisnes sendiri, ada yang buat event for young children. So jadi nanti kita akan tengok what are the things that you can do if you take early childhood education. Sebab apa? Sebab dunia kanak-kanak ni sangat besar. So jadi bila kita ada all these schools, you will have the opportunity untuk see different things. That's what we promise to you. See different things tu maksudnya apa? Maksudnya macam mana when you attend, bila kita cakap pasal fashion design, who would help to design all these children punya things. Okay, when I was in the States dulu, saya belajar, saya buat masters di US. Okay, this is how I started to see things from a different point of view, yeah, about early childhood education. Bila saya berada di US dahulu, bila saya ambil masters in early childhood, they call it masters in child and family studies. One of my classmates was an engineer. Okay, dia adalah engineer di Toys R Us. So saya tanya dia lah, you sebagai engineer dekat Toys R Us, kenapa ambil masters in early childhood? Kenapa tak pergi ambil at the Faculty of Engineering? So dia cakap dekat saya, well Nadia, bila dia dah berada di Toys R Us sangat lama, and what he did in Toys R Us adalah he designed toys for children. Oh really? You design toys for children? Yes, I design toys for children. But then I do not know the children. So apa yang saya buat adalah dia kena datang ke Faculty of Education untuk ambil masters dia, for him to understand about children, supaya dia tahu kenapa budak ni dia suka main kereta. Kenapa ada setengah budak dia suka main binatang-binatang. Saiz budak kalau untuk 4 tahun tu, saiz kereta tu kena besar mana? Kenapa saiz kalau kita nak buat kereta, mainan kereta tu untuk 2 tahun lain bersaiz dia, untuk 6 tahun tu lain saiz dia. So jadi dia cakap ada terlalu banyak benda yang dia tak tahu pasal kanak-kanak. Jadi apa yang dia buat, dia ambil masters in early childhood untuk dia tahu pasal kanak-kanak. So jadi bila saya dapat, this is an eye opener for me, that friend of mine. So jadi I realised that, hey, you know what, if this is the case, early childhood is not just about being a teacher. Because dulu apa yang saya buat adalah
sebelum masa saya, my first degree was in computer science. Okay, I did my bachelor of computer science di UPM with a majoring in multimedia designing. Okay, so jadi konon-kononnya saya nak jadi designer lah kan. Tetapi sambil saya mengikuti kursus itu, saya rasa macam there are other things that I wanted to do as well. So jadi apa yang menyebabkan saya mengetahui mengenai pendidikan awal kanak-kanak adalah profesor di fakulti pendidikan dulu ni, apa yang dia buat adalah dia panggil saya, Nadia boleh tak tolong buat dokumentari untuk research dia. So then I realised that okay, so maksudnya ada orang yang memerlukan khidmat saya. Jadi bila saya membantu dia dan saya mula mengenali pendidikan awal kanak-kanak ni, saya rasa macam sangat menarik. So jadi apa yang saya buat lepas saya graduate, saya kerja sekejap sebagai programmer, kemudian saya berhenti dan saya jadi guru taska dan tadika. So jadi bila saya jadi cikgu taska dan tadika, saya rasa macam kerja dengan budak-budak ni seronok, tetapi it's not me, it's not my passion. But what I want to do next adalah I want to try other things that I can work with children. So jadi sebab itulah saya pergi sambung buat masters. Okay, so dekat situ saya nampak rupa-rupanya dunia early childhood ni besar. Cuma kita yang kena be very creative dan kita kena mendalami disiplin-disiplin lain daripada school-school yang lain untuk kita kenal dunia kanak-kanak itu. So jadi apa yang saya lakukan selepas saya balik ke sini, I started getting to know people from other faculties, seperti di media sana. Saya kenal dengan producer TV. So jadi apa yang mereka lakukan adalah mereka invite saya untuk jadi consultant to create TV program, children TV program. Sebab apa? Sebab dia cakap dekat saya, Nadia, kita orang ni producer, Nadia, we produce. So I consulted ataupun I help producers from TV3, from TV1, RTM, from Astro to create their children's program. So jadi dia cakap kat saya, Nadia, we are producers. Kita orang ni memang boleh buat, we can produce TV programs 8 episod, 32 episod, tak ada masalah. But then ada satu masalah, apa dia? We do not know the children. So jadi apa yang saya dapati adalah, so actually you need my help. You need my help to work with the children for you to be able untuk shoot gambar dengan budak-budak. So jadi antara beberapa experience saya adalah bila ada company dia nak buat advertisement pasal budak-budak kan, katakanlah nak buat, kalau you all tahu macam minum susu kan, dia nak duduk dekat situ, sangat susah sebenarnya. Jadi apa yang producer ni buat, dia akan cari orang yang dalam bidang, dalam bidang pendidikan awal kanak-kanak. So dia akan hire orang itu supaya orang tu boleh interact dengan budak kecil, supaya budak kecil tu boleh minum susu. So then the producer and dia punya crew can shoot the film. So jadi nampak tak? So dunia early childhood ni sangat besar. Don't only see things as a teacher. If you want to be a teacher, be the best teacher. If you don't want to be a teacher, then there are so many other things that you can do. In early childhood. Cuma what you must do, what you must know adalah ada satu je syarat. If you want to work with children, you must love to work with children. Boleh tak kalau saya tak suka kanak-kanak, saya bekerja dalam bidang ni? Boleh juga. You can be an entrepreneur. Cuma early childhood ni, apa yang saya nak bagi tahu adalah satu dunia yang luas. So jadi apa yang kita what you can do adalah you can take courses from all these schools while you attending our program. So that's the difference between Saito and many other colleges kat luar sana. And this is our academic pathway. So kalau katakanlah you start with a diploma program, you can continue into a bachelor of education, early childhood education, and then you can go into master's degree, you can go into masters of education, or you can go into masters of business administration kalau katakanlah siap-siap nak jadi entrepreneur, or you can go into masters in design if you want to focus into designing for young children. And then you can do your PhD. Even PhD saya pun lain. My PhD was in architecture. So diploma saya daripada faculty of computer science, and then saya pergi ambil masters in faculty of education to learn about early childhood education. Kemudian PhD saya pula buat ambil di faculty of architecture. So jadi kenapa saya pilih benda-benda yang lain-lain ni, faculty yang lain, because I want to understand the children's world. And actually children's world is very, very big, and there's so many things that we can do for children. So now I am very proud to say that I am one of the
one of the very few people in Malaysia who has the certificate or who is specialized in designing children's spaces. So kalau katakanlah arkitek dia nak design sekolah, usually sometimes they will call me on how to design the schools, on how they can design dia punya taska, tadika, so that dia nampak cantik ke, things like that. So that's what I do. So itu adalah result daripada apa yang saya belajar di Faculty of Architecture. So jadi don't always think that your academic pathway is always in education, but then early childhood, the beauty of early childhood education adalah you can explore other different other majoring ataupun other field as you progress. Some of the courses dekat luar sana, it's difficult for you to do that. Okay, because apa? Because dia punya area is very specialized. Tapi for early childhood, because the world is, dunia dia sangat besar, you can always think of something else, and then as you move along, as you progress, as you learn something new, then you can explore new things, and then you can ask yourself, what is it that I want to do with children? What is it that I want to work with them? What is it that I want to contribute to them? So jadi you can explore other things as well from other faculties. Alright? Alright. Now, what is early childhood education? Okay, early child education maksudnya adalah pembelajaran ataupun dia bukan saja pembelajaran, tetapi dia merangkumi perkembangan pembelajaran, pengajaran dan juga apa lagi ya? Lebih kurang itu sajalah kot ya. Okay, so perkembangan, pembelajaran dan pengajaran kanak-kanak. The the development, the growth and development, the teaching and learning of young children. So jadi, so yang bila kita mention about early childhood education, young children, kenapa dia young children bukan children sahaja? Because children ni daripada lahir until 18 years old. These are considered children. However, young children adalah daripada lahir sampai 8 tahun. Tetapi dekat Malaysia, kita punya young children adalah daripada lahir sehingga 6 tahun. Sebab apa? Sebab bila dia masuk 7 tahun, dia pergi ke sekolah rendah. Okay, so jadi early childhood education di Malaysia is all about learning about children from daripada dia lahir sampailah dia umur 6 tahun. So apa yang kita akan belajar about children? Kita akan belajar perkembangan dia. Kenapa pada peringkat umur 3 bulan baby tu dia tak reti nak bercakap lagi? Apa yang dia boleh buat kalau dia tak bercakap? Kenapa baby dia suka tenung aja kita, kan? Right? So actually you all pernah tahu tak kalau you all pegang baby satu hari nanti lah you all pegang baby kan, tahu tak baby tu kalau dia tenung aja kita, dia tengah buat apa sebenarnya? Dia akan tengok all the lines on your face, bukan kedut-kedutan ya, tetapi the lines dekat sini, bentuk bibir. Why? Because he is trying to make sense of the things yang dia tengok. So jadi dia ada sebab kenapa dia behave like that. And then pada umur 3 tahun, we call it the romantic trees. Romantic. Kanak-kanak umur 3 tahun ni dia sangat romantik. Romantik tu maksudnya apa? Umur 3 tahun tu dia suka kena peluk, dia suka cium, dia suka cakap I love you. Dia suka kalau orang cakap I love you too. Itu adalah karakter kanak-kanak umur 3 tahun. Umur 2 tahun macam mana pula? They call it the terrible twos. The terrible two ni sebab dia orang ni suka baling-baling barang, suka campak sana, campak sini, dia suka jerit, guling-guling, nangis guling-guling. So actually kalau kita tengok betul-betul, it's very interesting to know these people. Because kenapa? Because it was us once upon a time ago. So jadi maksudnya kalau kita tahu kenapa budak suka nangis guling-guling, mungkin kita boleh tanya mak kita nanti dulu saya nangis guling-guling ke tidak. And then you will understand why budak umur 2 tahun dia suka nangis hantar-hantar kaki guling-guling, kalau dekat pergi kat luar pun dia akan buat macam tu. Alright. So jadi this is what we call the development of the child. So kita akan belajar all these things. Okay, kenapa kita kena belajar? Because we must understand who are these people. Sebab budak-budak ni dia tak boleh bercakap balik dengan kita. Baby mana boleh dia nak bagi tahu saya lapar lah, mak saya lapar. Dia tak boleh cakap macam tu. Sebab apa? Baby dia tak bercakap lagi. Not until the age of 2+. 2+ baru dia boleh cakap nak mama, macam tu ya. So jadi that's why as adults we must understand them. We must understand what happened to them as they get older. And then kemudian as they get older, okay, bukan sahaja on top of the
kita kenal ataupun kita kenal siapa kanak-kanak itu in terms of the development, barulah kita boleh kenal ataupun tahu macam mana kanak-kanak belajar, macam mana kita boleh mengajar kanak-kanak. So jadi kita dekat Malaysia, dekat dalam dunia ni ada banyak sangat teknik-teknik untuk mengajar kanak-kanak. Kenapa kita kena belajar teknik untuk kanak-kanak, untuk mengajar kanak-kanak? Sebab ada setengah kanak-kanak kalau cikgu panggil come, sit down, dia akan duduk. Ada setengah budak kita panggil lah macam mana sekalipun, dia akan lari-lari pusing-pusing. Ada setengah budak pula sambil kita tanya soalan, sambil itulah dia main. So macam mana kita nak buat? Adakah kita marah dia? Marah tu boleh lah, tetapi efek dia sangat sekejap. Lepas tu dia lari lah balik kan? So jadi what happen adalah kita jadi frustrated. So that's why we need to learn all the techniques ataupun teaching method supaya apa yang kita hendak capai adalah kita boleh mengajar kanak-kanak melakukan pelbagai sangat benda supaya dengan cara yang paling sesuai untuk dia, dengan cara paling yang seronok. Okey. So jadi sebelum kita tahu macam mana nak ajar dia, kita kena tahu juga macam mana kanak-kanak belajar. So kadang-kadang budak-budak ni kan, kalau katakanlah dia tengok YouTube, bila dia tengok YouTube tu kadang-kadang dia tak faham pun apa yang YouTube tu cakap kan, orang dalam YouTube tu cakap. Tetapi itu adalah benda yang dia akan ingat. So jadi tiba-tiba dia nyanyi pula lagu-lagu tu. So jadi kita kena tahu how children learn, how they process information. Apa yang menyebabkan dia suka tengok YouTube macam lagu Baby Shark kan. Saya rasa semua adik-adik semua pernah tengok lagu Baby Shark tu. So jadi kenapa budak suka sangat, gila sangat Baby Shark. Tambah lagi sekarang ni adalah dunia digital media kan, new media. Bila kita cakap pasal new media, it's all about what is there over the internet. We talk about YouTube, we talk about TikTok. Macam anak-anak saya, walaupun ada yang kecil sekali umur 8 tahun, dia tahu pasal TikTok. So baru ni dia cakap pasal kakak. Saya pun tak tahu apa benda kakak, but something about kakak. And then so saya tanya dia, mana dapat belajar pasal kakak ni? Oh, dekat dalam TikTok. Oh, so you look at TikTok. Ya, hari tu dia masuk IG saya, dia tengok saya punya IG, lepas tu dia tekan, dia tengok ada apa, ada video reel. Dia cakap, mama cuba mama tengok dekat reel. Oh, bayangkan umur 8 tahun pun boleh dah tahu pasal reel and so on. Okay? And then even at a young age dulu, when they're 6 years old, they start asking for TikTok. Boleh tak nak buat TikTok? Boleh tak nak buat TikTok? So meaning that kanak-kanak as young as 4, 5 and 6 years old, dia dah biasa dengan all this digital media, or we call it new media. So jadi, now the big question is this. Apa yang dia orang tengok itu adakah sesuai? Kenapa konten, kalau katakanlah konten kan, kebanyakan konten dalam YouTube, dalam TikTok tu kebanyakannya dia tengok daripada orang overseas. Okay, so jadi sebenarnya kita tak tahu sama ada sesuai ataupun tidak. Kalau tak sesuai, just imagine dia tengok benda tu, lepas tu dia buat dekat luar, masa dia buat dekat rumah lepas tu. That is very very scary actually. So jadi since now everybody has access to the new media, this is a big opportunity for you to learn so many things about early childhood, and part of it adalah you can learn about the technical of producing good video so that you can be a content creator for young children. Boleh ke you all jadi content creator bawah School of Education? Boleh, because now everybody for the past 2 years everybody has been online. Semua orang buat content, tetapi apa masalah, antara masalah-masalah cikgu kita adalah dia orang tak tahu macam mana nak buat content for new media. Sebab apa? Dia orang tak pernah belajar any of those technicalities. Macam mana nak shoot video, angle macam mana, lighting macam mana, nak buat basic editing macam mana. Dia orang tak tahu. So jadi apa yang kita akan buat di site itu adalah you can learn all these technicalities. Sebab apa? You cannot run away from new media anymore. So you need to learn about how to take good video, how to do editing, as simple as that. But before that, you will also learn on how to create the content, to design the content. We will teach you on how to do the scripts. Script ni penting ni. And then the storyboard. Okay. So jadi these are some of the things that you're gonna learn in Saito. Okay, so jadi kalau you tengok dekat sini, we have Bachelor in Education, Early Child Education, and also Diploma in Early Childhood Education. So jadi
kalau kita tengok sini, the career prospect ni dah jadi banyak. Bukan sahaja preschool teacher. You can be a principal. Tetapi kalau jadi principal ni kena ada bachelor degree ya. Kalau siapa nak jadi entrepreneur, ada seorang student, bukan seorang, 2-3 orang student saya. Sekarang ni dia dah ada 2-3 kindergarten. Saya yang tak ada kindergarten. But it doesn't matter. Itu rezeki dia. That's what she wants to do. Okay, and then there are many other things that you can do as well. Okay, you can work in Tanzania, you can work in Petroscience, you can work at pusat sains. Nanti kalau dekat Sarawak nanti akan ada pusat sains kalau saya tak silap, the biggest in Asia. Probably you can work over there because target dia adalah young children. Okay, so jadi apa yang you all akan belajar? These are some of the courses. Saya tak naklah pergi satu-satu, tetapi secara umumnya, okay, bila kita cerita pasal diploma, the first year you will learn all the fundamentals. Maksudnya the theory, the philosophy, the history of early childhood overseas and in Malaysia. Okay, kita kena belajar tu semua. We will learn about child development, child growth and teknik-teknik pengajaran dan pembelajaran. Year 2 barulah kita akan masuk ke dalam pengkhususan, iaitu macam mana nak ajar kanak-kanak muzik. Muzik ni bukanlah sekadar menyanyi-nyanyi lagu ABC. Budak zaman sekarang dia tak nak lagu ABC dah. Betul tak? Dia nak lagu apa ya? Anak saya dulu dia suka lagu Bruno Mars, zaman dia dululah ya. Sekarang ni budak-budak zaman sekarang dia nak dengar lagu Blackpink. Walaupun dia tak tahu macam mana cakap Korea, tapi dia suka lagu Blackpink. Okay, so jadi like it or not, kita kena be up to date dengan apa yang kanak-kanak suka. Sebab apa? Because the new media is influencing their interest right now. So jadi we will teach you on how to create, on how to to understand children better. What kind of music that is suitable for them? If they like Blackpink, what kind of songs can be patutkah kita bagi Blackpink? Blackpink tu tak berapa sesuai untuk kanak-kanak prasekolah. Tetapi ada banyak lagi lagu-lagu yang sesuai untuk kanak-kanak yang lebih kurang Blackpink. Tapi dia punya liriknya sesuai untuk kanak-kanak. Okay, dan sebagainya. Okay, so jadi ini adalah some of the courses yang kita akan belajar. Dekat mana, bila yang you all akan pergi ke fakulti-fakulti lain tu? Kalau you all tengok dekat sini, the open elective. Ada open elective 1 and over here open elective 2. This is when you can go to other faculties untuk ambil all the other courses from them. Kalau saya tak silap, ada yang ambil policies. Policies ni dia akan ambil dekat School of Logistics ke kat mana saya tak berapa ingat. And then you can take courses in designing, basics of designing, basics of animation. Siapa yang suka buat animation tu kan. Okay, so you can do that. And then for our degree pula, what we have adalah this one. The first year also is the same, is the fundamentals. Okay, and then kalau year 2 we go into new media. So kalau kita tengok dekat year 2 ni, it's all about creating digital content for children. Sebab apa? Kalau you all nak jadi cikgu tadika sekalipun, you must know how to create content for young children. Content ni content apa? Content YouTube, content Facebook, content IG, content TikTok, any kind of content, video content. Alright? Sebab apa? Because that's what children has been watching. Dan parents pun dia nak benda-benda tu. Kalau tak all these years, apa yang kita buat? Kita ambil je Mak Salih punya. Kenapa? Sebab cikgu kita dia tak belajar all these technicalities. So jadi apa yang you all akan belajar adalah all these technicalities. Dan benda yang paling menarik sekali adalah siapa yang akan ajar you all. Now our partners will teach you. Siapakah partner kita? Is Les Kopak Animation Academy. So siapakah Les Kopak ni? Kalau you all tahu tak, Upin Ipin. Siapa-siapa yang pernah dengar Upin Ipin. So these are the creators of Upin dan Ipin, and you're gonna have a master class dengan the producers themselves. So jadi alhamdulillah rezeki kita semua yang mana we have signed an MOU with Les Kopak Animation Academy. So dia punya script writers, dia animators, lagi apa, dia producers will be teaching you on how to create content for young children. Okay, so Upin Ipin ni has been recognized worldwide. So kalau saya tak silap, Upin Ipin ada lebih kurang dalam 4 bahasa. Bahasa Inggeris, bahasa Melayu, bahasa Cina, bahasa Indonesia, lagi satu bahasa Perancis. Dia ada 6 bahasa.
So they are already out there worldwide. They are known worldwide. So jadi this is an opportunity for you to learn from them. So year 3 you'll be going to learn subjects about teaching and learning of young children di dalam sekolah. So jadi kenapa kita kena belajar? Saya tak nak jadi cikgu. Kenapa saya kena belajar ni semua? Oh kena juga. Sebab apa? Sebab satu, it is the requirement, dan lagi satu, adalah lebih baik kalau kita tahu banyak perkara. Kita kena tahulah macam mana nak ajar kanak-kanak. Kalau anda kata satu hari kita tak nak jadi guru, kita nak kerja di Petrostyles, selagi namanya kita bekerja dengan kanak-kanak, kita akan sentiasa mengajar kanak-kanak dan kanak-kanak akan sentiasa belajar. So that's why the teaching and learning of young children is important. Sebab tu you all kena ajar kanak-kanak belajar macam mana on how to teach them mathematics. Mathematics untuk early childhood bukan 1 + 1 = 2. Dia lain sikit. Lain dia macam mana? Lain dia macam okay. Apakah rupa bentuk ini? This is a rectangle. Rectangle has 4 sides. Itu. Dia bukan ajar 1, 2, 3, 4. They talk about space. They talk about the colors, the thickness of it. This is what we call early mathematics concepts. So jadi adik-adik, you will be learning a totally different thing, yang mana maths is not about 1 + 1 + 1 = 3. Reading is not about cat. No, it's beyond that. It's about storytelling. It's about read a lot. Ada terlalu banyak untuk saya cerita hari ni. Kalau ada masa saya nak cerita lagi ya. Okay, now apa yang saya nak share lebih lanjut sikit je lagi ya dekat sini adalah this is what we have created for you for our diploma and bachelor in early childhood. So kalau kita tengok sini for our bachelor, for our diploma, in the first year you all will sit for an industry certification by Les Copa Animation Academy. So elective tu adalah your certification. So nanti you akan ada sijil extra by Les Copa Animation Academy. So in your year 2, we want to focus more on your engagement dengan dekat luar sana. Kita pergilah pula Asyik nak pergi tengok sebelum kita pergi tengok sekolah-sekolah yang best-best tu, you need to learn about children yang disadvantaged. Kita akan pergi ke the refugee camps, kita pergi ke rumah-rumah bakti, rumah kanak-kanak. Sebab apa? For you to understand about the children much better. Jadi after that what happen adalah we will send you to our good schools. Good schools ni maksudnya apa? School yang cantik-cantik, yang berkualiti. Okay? That is for your practicum. If you are a good student, if you study very well, so insyaAllah you can go to an international school as well. Tak kisahlah di Sabah pun boleh pergi. Sebenarnya dekat Sabah pun ada banyak juga international school ataupun private school. Alright? So jadi our harapan adalah for you to go and teach at a good school once you graduate. Okay. So now, if let's say kalau untuk bachelor pula, in the first year you will always you will sit for a professional certification, and then kalau katakanlah you will have an option. Let's say if you're ready to go abroad, katakanlah ya, what happen adalah we will help you to prepare for your English classes. So lepas ni you all cakap English berabuk lah ya. Sebab apa? Sebab in your second year, sesiapa yang nak pergi overseas, then you can go abroad. Pergi abroad ni pergi mana? We have one in China, we have in Taiwan, we have in Hong Kong, we have in Australia, we have in UK. So there's a lot of places that you can go. You nak pergi sebulan boleh, you nak pergi 1 semester boleh, you nak pergi untuk setahun pun boleh. We have all these options for you. Alright? And then tetapi siapa yang tak nak pergi sana, pergi keluar sana, then what we have prepared for you is the industry courses. Ni lah yang saya cakap tadi, in your year 2 you'll be learning from Les Copa themselves. So you have a master class. Kan sekarang ni dia sibuk pasal master class kan, master class in masak-memasak, master class in designing. So jadi you will have the opportunity to take a master class by the producers of Upin and Ipin. And then in your third year you'll be going for your practicum. Practicum dekat mana? To our project schools, to international schools, Islamic preschools. Ada banyak sangat schools. Okay. Alright. So this is about the same.
Okay, so that is a little bit about our program about early childhood education in Saito University College. Okay, so if you have any other, if you have any questions, nanti boleh bagi tahu saya, boleh tanya saya ya. Nanti my friend Proven is going to explain to you a little bit more about the fees and about the classes, so you can ask him questions as well. Okay, so Mira, I think that's it from me for tonight. Thank you, Miss. Welcome. So ada apa-apa soalan? Ada apa-apa soalan ke nak minta tanya dengan Dr. Nadia? Kalau malu-malu boleh chat juga. Saya ingat ada soalan. Oh ya ya. Okay, welcome. So far semua cakap thank you saja. Oh, it's okay. Probably they need to understand better. Okay. Okay, kalau you orang nak minta apa-apa ke, you orang boleh datang ke kita punya website untuk tengok, atau boleh minta dekat Dr. Ganesh. Okay, tentang pasal program-program yang early childhood yang ni semua kita ada dekat sini lah. Anyway, nama saya Proven. Okay, so saya adalah bahagian marketing dan saya akan take over behalf untuk Dr. Nadia dari segi bahagian harga-harga semua. Okay, I need Dr. Ganesh to share because my laptop having a problem. So Dr. Ganesh, if you don't mind, can you share the slide that I sent out? Okay, besar kan Student semua boleh nampak ke? Boleh suarakan, tak perlu risau, boleh suarakan. Yang ni Nampak. open. Oh, yang ni open talk saja. Open talk saja, tak perlu risau-risau apa-apa. Okay, student semua boleh nampak Tak. Tak nampak? Oh, kesian. Can Okay. see. Okay, boleh saya mulakan? Boleh. Boleh Okay. Kalau you orang tengok dekat sini, okay, yang ni adalah daripada Saito University College, daripada bahagian marketing. So kami akan menerangkan pasal kursus-kursus yang kami ada dekat sini, dan hari ni adalah hari pertama untuk early childhood kita bagi penerangan. Okay, so saya nak bagi tahu beberapa perkara dekat sini. Dalam minggu ini means daripada 18 hari bulan sampai 31 Oktober. Okay, sampai 31 Oktober. Okay, kami akan adakan open day di Info Day lah, boleh panggil sebagai Info Day di Saito University College. Okay, dia panggil EduX Info Day. Okay, so dalam Info Day ni kita nanti last kali saya akan share satu scan. Okay, barcode scan. So you orang boleh scan yang itu untuk buat pendaftaran untuk ambil bahagian pada hari Sabtu dan Ahad akan datang, iaitu 23 dan 24. Kalau you besarkan gambar yang sebelah kanan tu, you orang boleh nampak program-program yang kami akan adakan. Okay, so program-program yang kami akan adakan adalah dari segi bahagian design, dari segi bahagian bisnes dan logistik, okay, dan dari segi bahagian early childhood, dan dari segi bahagian security academic, dan juga bahagian lagi satu hospitality and culinary art. Okay, so semua ni kita akan adakan dari segi untuk 24 dengan 25 open week lah untuk tu. Siapa yang share ini kalau you tengok dekat barcode dekat bawah, tengok sekali bawah, sekali dekat kanan tu ada boleh buka besar punya. Tekan tu itu turun sikit lagi. Yang ada arrow tu. Bawah lagi. Ada yang 3 box tu kan. Yang bawah sekali ada panah punya tu. Boleh turun lagi tak? Okey. Arrow yang arrow sebelah sini.
Turun sikit lagi, Dik. Bukan tu, Dik. Yang bawah tu ada box yang play punya tu. Yang box play tu. Ada pergi sebelah kanan tu, sebelah kiri tu. Sebelah box kiri yang play tu. Alamak, mouse dia lari-lari. Kenapa tak? Okay. You kena main enter. Cuba enter. Boleh keluar ke? Enter balik. Back. Tekan back. Saya ingat tak boleh buka, saya ingat. Dia ada satu slide yang boleh jadikan besar. Boleh ke? Tak boleh. Share slide. You tengok share slide ada tak dekat sana? Yang daripada dekat bawah punya tu. Yang tadi dekat tak, you punya okey. Baru betul. Lajunya jangan pergi sini semua. Laju sangat. Pergi atas sikit. Okey. Ini yang saya nak cakap. Video X Okey, kalau orang tengok daripada sekali ni, tekan kali kedua. Dia ada keluar lagi satu. Lajunya. Nah. Back please. Saya ingat dulunya pun ada problem kot. Sekejap saya cuba buka dekat sini ya. Hayya. Sorry minta maaf sebab tempat sini hujan line dia teruk sangat. Saya pun sedang cuba dari tadi tak dapat buka-buka. Okey. Betul. Tak apa, nanti slide ni saya akan share dalam Dr. Ganesh punya slide. So nanti orang boleh buka dan tengok. Okey, kalau boleh buka dan tengok lagi senang, nanti orang akan tahu yang info dia ni. Okey, so you akan tengok daripada apa yang berada lah. Okey, dalam program ni kita akan adakan beberapa program, iaitu next slide please. Okey, daripada Saito Business School, enter. Daripada The Prime School of Intelligent Logistics. Seterusnya, Saito School of Education and Moderate Language. Seterusnya, Saito Security Academic. Dan one more is Lim Master School of Hospitality and Culinary Art. So ini yang 5 program akan berada dalam minggu ni. Kami akan buatkan untuk taklimat untuk adik-adik semua supaya dapatkan pengetahuan lebih lanjut. Okey, sekarang hari ni kita buat Saito School of Education and Moderate Language. Okey, kalau you pergi next slide. Okey, dekat sini kalau tengok masa you orang buat pendaftaran dalam masa EduX ni lah, yang masa tu daripada 18 sampai 31. Kalau student ada dalam nak masuk diploma, kalau you orang ada 3 kredit lulus bahasa Melayu dan sejarah, kalau you orang ada ni, you orang boleh pilih salah satu program-program yang kami ada, iaitu dalam business, human resource management, logistik, early childhood, security academic dan law enforcement, dan juga di hotel management, culinary art dengan industri pastry art. Okey, kalau you orang ambil kursus ni, dia dalam 2.5 tahun. Enter balik. Dia dalam 2.5 tahun. Dan first payment tu, enter balik. Dia akan keluar 1,500. Okey. Untuk pendaftaran program yang tersebut, kalau anda pilih dalam diploma program ni, dia punya harga 1,500 ni. Okey, dan EduX, masa you orang buat dalam EduX, dia cuma you orang kena bayar dalam 500 sahaja. You orang cuma bayar dalam RM500 sahaja dalam period yang daripada 18 hari bulan ini sampai tarikh 31 Oktober. Masa ini saja dan academic fee untuk program tersebut adalah flat sebanyak RM20,000 sahaja untuk pengetahuan anda untuk mengambil dalam kursus diploma di salah satu program yang anda boleh pilih daripada business, human resource management, logistik, early childhood, security academic, law enforcement and hotel management, culinary art dengan pastry art. Kalau you pilih dalam satu ni, iuran punya harga dalam RM20,000 sahaja. Dan iuran pendaftaran cuma RM500 sahaja. Okay, faham? Next slide please. Okay, kalau you tengok yang ni lagi ada program dalam bachelor, degree punya.
Jangan laju dik, jangan laju, sabar. Okay. So dekat sini dalam Bachelor of Business Management kita ada Bachelor of Business Digital Marketing, Bachelor of Human Resource Management, Bachelor of Logistics, Bachelor of Early Childhood dan juga Bachelor dalam Law Enforcement Investigation. Dalam ni semua kita ada dalam bahagian enforcement, dengan semua tu kita ada jugalah. Okey, daripada sini duration dia adalah 3 tahun. Enter. 3 tahun dan iuran pendaftaran adalah dalam 2,000 sahaja, tapi masa EDUX, enter balik. EDUX dalam enter. EDUX fair dia dalam RM500 sahaja. So iuran cuma bayar RM500 saja. Untuk ini kalau student-student yang ambil dalam STPM atau foundation daripada mana-mana bahagian, so kalau iuran nak ingin sambung STPM, kalau ada sekurang-kurangnya 2 subjek, mana-mana subjek kena ada 2.0 atas pointer dia, CGPA pointer dia kena ada, baru iuran boleh masuk ijazah. Iaitu 2 subjek saja. Daripada 4 subjek daripada STPM, kita tengok 2 subjek sahaja, 2.5 ke atas, anda boleh masuk ijazah. Okay, so foundation sama juga. Kalau orang ambil mana-mana foundation, cuma kena ada 2.0 ke atas pointer dia, anda boleh menyambungi ijazah kami. Okay, itu yang ada. Untuk harga dia tersebut, net academy fee akan jadi enter RM40,800. So kalau masuk ijazah RM40,800 sahaja. So ini untuk siapa-siapa yang habis STPM dengan foundation punya level. Okay, faham? Next slide. Tak jalan. Halo. Okay. Next slide ni, okay. Yang ini kita ada foundation. Foundation dia dalam business. Foundation in Police Science. Okay. Dan juga, one more. Dia dalam 1 tahun. Okay. Bila you belajar foundation ini dalam 1 tahun, okay, dia adalah dalam 1 tahun saja you akan buat. Yang ketiga adalah Certificate in Business Studies kita ada. Yang itu adalah, enter. 1 tahun 4 bulan. Okay. So apa perbezaan di antara foundation dengan certificate? Foundation adalah pelajar yang ada 5 kredit dan ke atas. SPM dia 5 kredit dan ke atas. Kalau ada, dia orang boleh masuk dalam bidang foundation. Okay. Kalau certificate, example, dia orang cuma ada 1 atau 2 kredit sahaja. 1 atau 2 kredit sahaja dan lulus bahasa Melayu dan sejarah, anda boleh buat certificate dulu, baru nanti sambung ijazah anda, diploma anda. So itu yang untuk certificate. Kalau foundation, dia terus pergi ke diploma degree dia. Okay. Kalau you tengok untuk pendaftaran dia adalah first payment adalah 1,500. So first payment akan jadi 1,500. Untuk masa EDUX, okay, event ni dalam 18 sampai 31 ni, kita cuma bagi harga dia dalam 500 saja iuran pendaftaran dan Net Academy akan jadi full scholarship. Enter. Okay, full scholarship. So Net Academy akan jadi full scholarship. So maksud dia, kita akan ikat anda semua bila masuk foundation kami, you kena mati-mati sambung kita punya ijazah. Itu yang ikatan dia akan berlaku dekat sini supaya kita bagi full scholarship dan anda akan sambung ijazah kami. Sama juga sertifikat, kalau anda pilih sertifikat daripada sertifikat lepas habis kena sambung kita punya diploma. So itu yang dimasukkan dekat sini. Sebab tu kita bagi full scholarship di antara dalam bidang ni. Next slide. Okay. Yang itu cuma kita bagi tahu dalam 5 program yang berasingan. Sekarang untuk Saito design punya, dia ada package lain. Apa yang benefit kalau anda pilih dalam design? Okay, enter. Anda akan dapat special sign up dalam bulan EDUX ni, get a free XP pen. Okay, XP pen full HD drawing monitor. Okay, you akan dapat benda ni. Yang benda ni adalah dari segi bila you buat design drawing semua, you akan dapat lukisan punya pad yang untuk guna tu. Ini kita bagi buat masa you orang buat pendaftaran, you akan dapat ini secara percuma kalau anda masuk dalam design. Immediate sign up, bayar iuran pendaftaran, anda akan dapat benda ni. Okay, next page.
Untuk EduX ni dari 18.31 untuk design saja. Apa yang program kita ada dalam diploma? Kita ada dalam diploma in graphics, diploma in interior, diploma in multimedia design. Semua ini dalam 2,5 tahun. Dan iuran pendaftaran dia dalam 1,500 dan total academic fee akan jadi 36,000, 36,000, 36,000. Scholarship kita akan bagi dekat sana juga, iaitu sebanyak 6,000, 6,000, 6,000 setiap satu program yang anda pilih, dan net academic fee akan jadi 30,000 sahaja bila you belajar diploma kami. Okay, next is degree enter. Okay, kalau you pilih bachelor kita ada dalam graphics dengan bachelor kita digital marketing, digital media. Yang itu adalah 3 tahun dan iuran pendaftaran adalah sebanyak 2,000 enter. Dan juga net academic fee adalah 64,000 dengan 63,000 dan ada juga scholarship dekat sana sebanyak 23,000, 21,000 adalah beasiswa kami bagi dan net academic fee akan jadi 40,800. Yang keenam tu adalah foundation in design, iaitu you akan buat dalam 1 tahun dan iuran pendaftaran dia adalah sebanyak 1,500 dan net academic fee akan jadi 15,300 dan scholarship akan jadi 15,300 dan full scholarship you akan dapat juga kalau you ambil bahagian foundation kami. So far faham ke? Next slide please. Next slide. Tak jalan. Lajunya. Okay. Dan lagi satu package kami ada. Okay, package ni kami buat masa bulan Julai sampai September sahaja. Tapi sekarang kita datang balik dengan bantuan prihatin juga, iaitu B40. Sesiapa keluarga ada B40. B40 means sara hidup mereka bawa 4,000 dan juga ibu bapa ada bantuan sara hidup. Iaitu sekarang bantuan apa dia orang panggil? Bantuan sara prihatin Prihatin rakyat, yes. So kalau you orang ada ni, Saito Care program kami akan buat ni daripada bulan 10 sampai bulan 12. Kami akan adakan, iaitu iuran pendaftaran cuma RM50 sahaja. Mana-mana diploma yang anda pilih, iaitu cuma diploma sahaja, diploma punya yang anda pilih, you akan dapat cuma bayar dalam RM50 saja. Dan pada masa tu anda kena selesaikan dokumen-dokumen PT-PTN, submit ke college dan anda akan dapat setiap bulan RM100 sebanyak 1 tahun dikeluarkan daripada PT-PTN account dan bagi kepada para pelajar untuk kegunaan mereka. So, you akan dapat dalam RM1,200 ni selama 1 tahun. Iaitu 100-100 lah. Bukan 1,200 setiap bulan 100 setiap bulan selama 1 tahun kali dengan 12 bulan jadi 1,200. Saito Care program untuk degree juga kami ada, iaitu sama juga plan. Enter balik. So dia punya iuran pendaftaran sama juga 500 dan anda boleh masuki ijazah kami dan juga anda akan dapat sara hidup juga untuk mereka. Okey, sebanyak 3,000, iaitu setiap bulan dalam RM150 saya ingat. Okay, so you akan dapat dan you orang dapat ini selama 1 tahun juga. So anda akan dapat sebanyak 3,000 allowance dalam ni juga. So yang ini kena mati-mati tunjuk borang bantuan prihatin rakyat daripada keluarga punya, baru kami akan terima. Okay, sebab ini ada prosedur dia, you orang boleh buat yang ni juga. So yang ni pun kita bagi untuk para pelajar yang ingin menyambungi dalam diploma atau ijazah kami dan juga foundation yang kami ada. Tapi plan RM50 ni tak akan berlaku untuk foundation dengan sertifikat. RM50 ni bukan untuk foundation dan sertifikat. RM50 ni untuk diploma dan ijazah sahaja. Faham? Okay. So next page please. Tak jalan. Ini semua sudah bagi tahu dah PT-PTM nya. Next slide. Okay. Yang nak masuk untuk, okay, kalau ada telefon ni orang nak barcode scan, you orang boleh barcode scan yang ni.
Okey, yang ni adalah workshop yang kami akan adakan pada 23 dan 24. Kalau you orang rasa nak buat pendaftaran, you orang boleh scan dan buat pendaftaran untuk ni sebab kami ingin buat dalam dua perkara iaitu live Zoom dengan face to face as well. Tapi ini mainly untuk face to face. Tapi kalau you orang nak tahu lebih lanjut, mungkin kita akan buat live dedication untuk anda juga. So kalau you orang nak buat, nak tengok apa yang kami ada, you orang boleh buat scan code yang ni untuk buat pendaftaran under program ni. Bila you scan code ni dekat sana I ada tulis nama saya K Fuven. You orang kena klik nama tu baru saya tahu you orang daripada Infinity Solution punya event. So make sure you orang klik nama saya jangan klik nama-nama orang lain So daripada sanalah kita akan tahu ini daripada Infinity Solution punya. Okay, faham Okay, next slide please. Okay, kalau apa-apa yang you nak tahu, you orang boleh scan kod barcode saya, boleh email, boleh WhatsApp saya direct dan boleh tanya lebih lanjut daripada apa yang you orang nak tahu daripada Saito University College. Ada apa-apa soalan nak tanya pasal program ni ke, atau ada apa-apa nak tanya pasal benda-benda yang kami nak terangkan ni ke, boleh tanya. Buka soalan. Ada apa-apa ke nak tanya? Adik-adik sayangku, ada apa-apa ke nak tanya? Nampak jelas. Pikachu. Nama sedap, Pikachu. Nampak jelas. Ada apa-apa nak tanya ke? Hello, anybody home? Anybody home? Clear. Semua clear? Kalau dah clear, itu aja saya punya presentation. Kalau you orang nak tahu lebih lanjut, boleh tanya. Atau boleh tanya dekat Dr. Ganesh. Atau dengan team member mereka yang berada dekat sini. You orang boleh tanya beberapa soalan. Sebab mereka tahu pasal Saito University College. Dan you orang akan dapat tahu pengetahuan daripada itu. Ada apa-apa lagi soalan nak tanya? Ada ke? Tak ada ke? Ada ke? Tak ada ke? Ada ke? Tak ada ke? Ada ke? Ada ke? Kalau tak ada, itu saja. Terima kasih. Thank you, sir. Okay, Dr. Ganesh, ada apa-apa nak terbagi tahu Dr. Ganesh? No, that's great. I think mereka sudah faham apa yang telah diberitahu. Saya rasa boleh diteruskan. Okay, itu aja daripada bahagian Saito University College. So, kita akan jumpa untuk besok dalam program apa besok ni apa business kan? Tomorrow on is what Besok ni apa adik? Business. Yes. So, kita akan jumpa untuk besok business dalam bahagian business lah. Okay, sir. Okay, Dr. Nadia, thank you so much kalau berada dekat sini lagi. Dr. Nadia, ada ke? Oh, Dr. Nadia sudah left saya ingat. Okay, terima kasih banyak-banyak. Thank you, sir. Okay. Dr. Ganesh, that's all lah. Tidak. Ada lagi tu. Waiting for the moderator to come in. Kita ada satu sesi bergambar sama dengan kita ada satu lucky draw lagi. Lucky draw lagi. Dia minta moderator Pasri untuk on mic. Okey, baik. Terima kasih pada Mr. Fuban dan juga Dr. Nadia disebabkan perkongsian yang sangat-sangat jelas, okey, dan maklumat yang sangat berguna lah kepada semua partisipan pada malam ini. So, seterusnya tanpa kita
Mr. Lloyd, are you ready? Yes. Okay. Alright. Okay. So malam ni kita minta semua partisipan untuk sama-sama kita on kamera dulu untuk kita masuk dalam gambar sesi pada malam ni. Okay. Malu dah. So ready, semua boleh on kamera. Tidak apa, semua handsome, semua cantik. Okay. Dalam kiraan 1 sampai 3, Mr. Lloyd akan gambar kita semua. Okay. Smile. Are you ready? Okay, next. Semua on lagi sikit. Okay, nampaknya ramai yang on. Sesi belum buka, Cinderella. Okay. Yes. Buka lagi, yes. Alright, makin banyak. Okay. Semua muka yang paling manis sekali malam ni. Okay, dalam kiraan 1, 2, 3 saya akan gambar, okay? 1, 2, 3. Okay, again. 1, 2, 3. Okay, thank you semua. Okay, nampak manis-manis malam ni. Okay, so last ni kita akan ke sesi lucky draw, di mana nama di setiap partisipan ni kita akan kumpulkan dalam satu ruangan dan kita akan cabut. Kita akan kita pilih yang nama yang bertuah lah malam ni, okay? So diminta untuk stay dulu sekejap sementara kita punya pegawai dalam proses untuk proses nama kita ke dalam quiz tersebut. Alright. So, kamu nampak seperti dalam skrin ni ada spin dan semua peserta pada malam ni ada tersenarai di dalam tu. Kalau yang tidak tu tidak tahu macam mana kamu masuk atau terkeluar tadi. Okay, saya harap semua nampak ah. Alright, kita akan start spin. Start sekarang. 1, 2, 3. Oh, ada stuck sikit ah. Oops. Mana ni? Oh, lama dia pusing. Berdebar-debar hati. Okay, pemenang dia iaitu LC Johnny. Okay, dan dia LC Johnny. Dan diminta untuk LC Johnny PM pegawai kami selepas program ni. Dan kita akan bagi hadiah lah untuk malam ni. So, kepada semua peserta, jangan lupa besok malam pun kita ada lagi program. Dan digalakkanlah untuk semua join untuk memeriahkan lagi program. Dan sementara kalau macam ada kawan-kawan yang berminat, boleh invite orang untuk masuk, sama-sama kita mendengar perkongsian yang sangat berguna ini. Okay? So untuk malam ni itu saja, dan mungkin ada apa-apa sambungan daripada Mr. Lloyd yang berada di sana? Oke, selamat malam. Ini daripada XQ Infinity ya. Juga ingin mengucap ribuan terima kasih telah dapat join. Dalam masa yang sama juga ingin memohon maaf atas line tidak bagus, delay sini delay sana, tapi apapun kita coba perbaiki. Lagi-lagi sekarang musim hujan, mungkin itu faktor utama kita punya line tidak bagus lah. Apapun sambutan yang cukup baik pada malam ini. Terima kasih kepada anda semua, dan dari saya Solution susun 10 jari kalau ada silap dari kami, dan selamat malam. Peace. Selamat malam. Bye. Okay, selamat malam. Selamat malam Mr. Puduan, selamat malam. And our webinar will be end from 5, 4, 3, 2, 1. Pause.